Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Baik, untuk hari ini kita akan sambung semula kita punya pembelajaran mengenai kemasukan dan peluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik, kalau siapa yang ada buku teks boleh buka pada muka surat 68. Di bawah tajuk desakan dan paksaan kepada Raja-Raja Melayu untuk menerima perlindungan British. Jadi sebelum ini cikgu dah terangkan bagaimana cara British masuk ke negeri-negeri Melayu bersekutu yang lain, sebagai contohnya di Perak dan juga di Negeri Sembilan, iaitu melalui cara manipulasi ataupun cara tipu helah, yang mana mereka telah berjaya untuk menduduki dan menempatkan residen-residen mereka di sana. Baik, jadi untuk hari ini kita akan tengok tentang bagaimanakah British menggunakan teknik desakan dan paksaan kepada Raja-Raja Melayu untuk menerima perlindungan British. Baik, yang pertama adalah desakan British di Selangor. Seperti yang kita sedia maklum, British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada kerajaan negeri Selangor bagi menamatkan perang saudara ataupun perang Kelang seperti yang telah diterangkan pada kamu semua sebelum ini. Jadi walaupun British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada kerajaan negeri Selangor yang diterajui oleh Sultan Abdul Samad pada ketika itu, tapi British tidak berjaya untuk memujuk Sultan Abdul Samad bagi menerima perlindungan British. Jadi apa yang British buat? British cuba untuk mencari lagi jalan bagaimanakah caranya untuk mereka memperluaskan kuasa mereka dan pengaruh mereka di negeri Selangor. Jadi apa yang telah berlaku? Terdapat dua peristiwa yang berlaku di Selangor yang membolehkan British menempatkan dan meluaskan pengaruhnya di Selangor. Yang pertama adalah rompakan kapal dagang British pada tahun 1873. Kalau mengikut dalam buku teks, dia tulis, pada tahun 1873, kapal dagang British dalam pelayaran dari Pulau Pinang ke Melaka dirompak berdekatan perairan Kuala Langat. Jadi itu adalah peristiwa yang pertama, rompakan kapal dagang British. Dan peristiwa yang kedua adalah serangan rumah api. Pada tahun 1874 berlaku serangan terhadap rumah api di Tanjung Rakado. Rumah api di Tanjung Rakado yang kini juga dikenali sebagai Tanjung Tuan yang terletak di Negeri Sembilan. Jika dulu dia terletak di bawah wilayah Selangor, tapi kini dia terletak di bawah wilayah Negeri Sembilan. Jadi apa yang berlaku? Kedua-dua peristiwa ini telah dieksploitasi, telah digunakan oleh British untuk mereka memperluaskan kuasa mereka di Selangor dengan cara mereka mendesak Sultan Abdul Samad supaya menerima juga kehadiran British di Selangor sebagai penasihat, kerana mereka memberikan alasan Sultan Selangor gagal untuk menjaga keamanan, menjaga keselamatan di perairan Selangor. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai desakan kepada pemerintah Melayu, desakan kepada Sultan-Sultan Melayu untuk menerima British sebagai penasihat dan juga untuk menerima British sebagai pelindung kepada kerajaan negeri Selangor. Jadi secara realitinya kita sendiri tidak tahu adakah benar yang melakukan rompakan, yang melakukan serangan itu adalah disebabkan Lanun ataupun pihak lain, ataupun hal itu sahaja. Okay, hal itu telah dimainkan, telah dimanipulasi oleh British, mereka yang membuat serangan tersebut, dan mereka claim, mereka katakan bahawa perairan Selangor tidak lagi selamat, yang membolehkan mereka untuk menduduki Selangor dan memperluaskan kuasa mereka di Selangor. Jadi itu adalah salah satu sudut yang kita perlu fikirkan. Tapi walau bagaimanapun, Selangor telah berjaya menggunakan situasi ini untuk memperluaskan kuasa British di Selangor. Baik, seterusnya, bagaimana kita boleh melihat desakan dan paksaan British dilakukan ke atas negeri-negeri Melayu yang lain. Macam yang tadi kita telah lihat, desakan dan paksaan yang berlaku di negeri Selangor. Jadi untuk kali ini kita nak tengok pula, kita nak lihat pula bagaimanakah British mendesak dan memaksa Sultan Negeri Pahang untuk menerima penasihat British. Pada ketika itu, Sultan yang menerajui ataupun Sultan yang mengetuai kepimpinan kerajaan Negeri Pahang ialah Sultan Ahmad. Jadi untuk situasi Negeri Pahang ni dia agak berlainan, kerana British dia tak ada ruang dan dia tak ada peluang untuk masuk ke Negeri Pahang
untuk dia cipta alasan, untuk dia cari ruang, untuk mencari peluang, bagaimanakah caranya untuk dia masuk ke negeri Pahang. Sedangkan kita semua tahu, seperti mana yang cikgu telah terangkan, bahawa negeri Pahang ini amat kaya dengan galian emas yang sangat-sangat berharga pada ketika itu, sehinggalah pada ketika ini pun. Tapi British dia tak ada jalan, sebab di Pahang tak berlakunya perang saudara, di Pahang tak berlakunya perebutan tahta, di Pahang tak ada berlakunya pergaduhan antara kongsi gelap. Jadi British dia cuba untuk mencari jalan bagaimanakah dia nak masuk ke negeri Pahang. Pada tahun 1887, British dia telah mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Johor pada ketika itu, untuk memujuk Sultan Ahmad bagi menerima penasihat British. Tapi hal itu tidak berjaya, kerana Sultan Ahmad ini amat berhati-hati dalam mengadakan rundingan dan perjanjian dengan British. Di sini kita boleh lihat bahawa Sultan Ahmad ini adalah seorang sultan yang amat bijaksana, dan dia amat berjaga-jaga dengan strategi, dengan tipu helah, dengan desakan British. Baik, peluang British dia telah datang pada tahun 1888. Pada tahun 1888, British dia telah jumpa peluang dia, bagaimanakah cara untuk dia masuk ke negeri Pahang, iaitu apabila seorang lelaki berbangsa Cina, lelaki yang berbangsa Cina bernama Goh Hui, dia telah ditemui mati. Dia telah ditemui mati kerana ditikam di perkarangan istana negeri Pahang. Dan British telah mendakwa bahawa lelaki berbangsa Cina itu adalah rakyat British. Dan apabila hal itu terjadi, British telah claim bahawa Sultan Pahang, pembesar-pembesar negeri Pahang tidak mampu untuk menjaga keselamatan negeri Pahang. British beranggapan telah memberikan desakan, telah memberikan alasan bahawa pembesar dan sultan di negeri Pahang ini tidak mampu untuk menjaga keselamatan negeri Pahang, sehingga menyebabkan seorang rakyat dia terbunuh, iaitu seorang lelaki berbangsa Cina yang bernama Goh Hui. Jadi disebabkan oleh desakan dan alasan yang digunakan oleh British pada ketika itu, Sultan Pahang terpaksa untuk menerima British sebagai penasihat dan sebagai pelindung kepada kerajaan negeri Pahang. Kalau kita lihat balik, ia adalah salah satu situasi yang agak mencurigakan dan agak memeningkan kepala kita, kerana kita tidak tahu sama ada Goh Hui itu adalah sebenar-benarnya adalah rakyat negeri British ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sendiri tidak pasti ataupun kita sendiri tidak tahu adakah yang membunuh Goh Hui itu adalah rakyat negeri Pahang, ataupun itu hanyalah lakonan British, ataupun Goh Hui ini telah dijadikan mangsa keadaan untuk membolehkan British masuk ke negeri Pahang. Walau bagaimanapun, hal itu telah berlaku pada tahun 1888 dan British telah berjaya untuk memperluaskan kuasanya di negeri Pahang. Jadi itu adalah dua situasi yang memperlihatkan bagaimana British menunjukkan kuasanya dalam mendesak dan memaksa sultan-sultan negeri-negeri Melayu untuk menerima mereka sebagai pelindung, sebagai penaung, sebagai penasihat. Yang mana sebenarnya hal itu adalah untuk menguntungkan ekonomi negara British. Baik, seterusnya kita akan lihat cara ketiga. Bagaimanakah British memperluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu. Dan cara ketiga ini ataupun kaedah ketiga ini adalah kaedah yang paling disukai, paling digemari oleh British. Dan mereka telah memperluaskan kuasa mereka di kebanyakan negara dalam dunia, dalam dunia menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah perjanjian dengan pemerintah tempatan ataupun perjanjian dengan para pembesar tempatan. Kalau dalam konteks boleh lihat pada muka surat 70. Baik, perjanjian yang terawal yang British lakukan dengan negeri-negeri Melayu adalah pada tahun 1874, iaitu Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor di Perak pada tahun 1874.
Pada tahun 1874, pada ketika itu Gubernur Negeri-Negeri Selat, ya, Sir Andrew Clark, telah memanggil ketua-ketua kumpulan Gihin dan Haisan bagi menamatkan perselisihan antara mereka. Dan Sir Andrew Clark ini juga telah memanggil para pembesar Melayu untuk menamatkan perebutan tahta antara kerabat diraja Perak pada ketika itu. Jadi, antara pembesar-pembesar Melayu yang hadir termasuklah Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan Datuk Sagur. Sultan Ismail dan Raja Yusuf tidak menyertai rundingan tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, perjanjian Pangkur itu dibuat di Pulau Pangkur, di negeri Perak. Okey, dan nama Pulau Pangkur diambil untuk dijadikan nama kepada perjanjian tersebut. Antara syarat perjanjian Pangkur adalah, yang pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Okey, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Yang kedua, Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. Baik, macam yang kita tahu sebelum ini bahawa Perak ini dia mempunyai masalah perebutan tahta. Jadi apabila ada masalah perebutan tahta antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail, jadi British telah mengambil jalan sepakat, telah mengambil kata putus, telah menentukan keputusan bahawa yang menjadi Sultan Perak adalah Raja Abdullah ataupun Sultan Abdullah. Dan Raja Ismail yang pada ketika itu diangkat sebagai Sultan Perak telah diberikan jajahan yang kecil sahaja dan dibenarkan untuk memakai gelaran Sultan Muda. Maksudnya Raja Ismail bukanlah Raja Perak secara keseluruhan, tetapi yang menjadi Sultan Perak secara keseluruhan adalah Raja Abdullah. Itu adalah antara syarat perjanjian Pangkur 1874. Yang ketiga, Sultan menerima seorang residen British. Nasihatnya mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran, kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Baik, itu adalah sebenarnya tujuan British untuk masuk ke negeri-negeri Melayu. Mereka hendak menempatkan residen mereka ataupun wakil mereka, yang mana sebenarnya residen inilah yang berkuasa di atas pentadbiran negeri, bukan lagi sultan. Kerana apa? Kerana residen ini dia boleh memberi nasihat kepada sultan, dan semua nasihat residen British itu perlu dipatuhi oleh sultan. Maksudnya sultan tidak mempunyai pilihan lah. Setiap apa yang residen cakap, sultan kena dengar. Dan semestinya residen-residen British ini dia membuat keputusan, dia membuat perbincangan adalah untuk menguntungkan Empire British, bukan untuk menguntungkan rakyat dan raja-raja Melayu. Jadi itu sebenarnya yang British hendak, baik dari sudut ekonomi, politik ataupun sosial. Tetapi walau bagaimanapun, residen ini tak boleh menasihati sultan ataupun tidak boleh memaksa sultan untuk mengikut nasihat dia dalam dua perkara. Yang pertama adalah adat istiadat Melayu, dan yang kedua adalah tentang agama Islam. Dua perkara ini sahaja yang British ataupun residen British tak boleh masuk campur. Tetapi dalam semua aspek pemerintahan, dalam semua aspek ekonomi, politik, sosial, semuanya sultan perlu mendapatkan nasihat British, perlu untuk meminta pandangan residen British, dan setiap pandangan, setiap nasihat perlu diikuti oleh sultan-sultan Melayu. Itu adalah antara syarat yang paling besar dalam perjanjian yang dibuat dengan British. Yang seterusnya, syarat yang keempat adalah Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Dan yang kelima, British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Nampak? Itu sebenarnya yang berlaku. British telah ada kontrol, sama ada dalam politik, sama ada dalam ekonomi, sama ada dalam sosial bagi masyarakat Melayu di Perak. Jadi itu yang sebenarnya yang British nak, kerana mereka nak kontrol kekayaan negeri tersebut, kekayaan negeri Perak itu untuk disalurkan kepada British. Jadi sebab itulah mereka melantik residen-residen mereka.
Jadi itu adalah antara perjanjian yang berlaku di negeri Perak. Baik. Seterusnya, perjanjian itu bukan sahaja berlaku di negeri Perak. Dia juga berlaku ke atas negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, antaranya adalah perjanjian British Sungai Ujong pada tahun 1874. Antara syarat perjanjian, Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong dan British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Seterusnya adalah perjanjian British Selangor 1875. Syarat perjanjian dia adalah British membantu Sultan untuk memerintah negeri. British menghantar J.G. Davidson menetap di Klang dan Frank Sutherland menetap di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Dan perjanjian British Pahang pada tahun 1887, British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa sebagai pegawai konsul di Pahang. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang dan Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Baik, itu adalah antara perjanjian-perjanjian yang besar yang berlaku antara British dengan pemerintah-pemerintah negeri-negeri Melayu pada ketika itu. Jadi setiap perjanjian itu telah menyebabkan raja-raja Melayu kehilangan kuasa dalam bentuk pentadbiran negeri, dalam bentuk hak untuk memungut cukai, dalam untuk mengawal apa-apa sahaja yang berlaku di negeri-negeri mereka, kecuali dua perkara, adat istiadat Melayu dan agama Islam. Jadi sebenarnya British dia masuk ke negeri-negeri Melayu pada ketika itu adalah untuk kontrol sumber alam, kontrol kekayaan negeri-negeri Melayu supaya semua kekayaan tersebut dapat kepada pihak British. Jadi itulah bagaimana British masuk, bagaimana British olah, bagaimana British cuba untuk mendapatkan negeri-negeri Melayu melalui perjanjian. Dan apabila berlakunya perjanjian-perjanjian ini, maka raja-raja Melayu telah mula kehilangan kuasa.